Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ucapkan terima kasih kepada tuan pengacara majlis, staf PPD, para hakim, juga KPPD di belakang saya. Serta timbalan KPPD. Saya Cikgu Muhammad Zaidi bin Rashid daripada SMK Datuk Bendahara akan memberikan sedikit perkongsian amalan terbaik unit bimbingan dan kaunseling di SMK Datuk Bendahara. Yang pertamanya tentang tajuk dia kan, bila kita tengok close up, dua tajuk sebelum ni semuanya bahasa Melayu, tapi tajuk close up kita pilih bahasa Inggeris. Tak ada nak kata advance sangat pun. Tetapi kalau kita lihat dalam kehidupan kita lihat sehari-harian kita, dunia ni ibarat hamparan yang luas sarjana mata memandang. Begitu juga dalam kehidupan kita tengok daripada lensa kamera. Lensa kamera kita ada dapat kategori-kategori tertentu. Yang pertama kita ada panorama, iaitu satu pemandangan yang sangat luas. Yang kedua kita ada landscape, pemandangan yang lebih tertumpu kepada pemandangan. Dan ketiganya adalah potret. Dan terakhir sekali adalah kita panggil sebagai close up. Close up ni adalah, kalau bahasa lain kita panggil sebagai zoom in. Kenapa kita zoom in? Kita nak lihat sesuatu. Kita lihat sesuatu manusia atau figure. Kita lihat orang itu, bila kita close up, mungkin kita nampak kecantikan tahi lalat di mulutnya. Dan mungkin kita ternampak celah-celah yang terada di bahit-bahit mukanya. Jadi close up merupakan salah satu cara ataupun nama yang kita gunakan untuk kita melihat lebih dekat dan lebih rapat kepada kita punya responden-respondennya nanti. Seperti yang kita saja maklum, Datuk Bendahara sebuah sekolah yang mempunyai feeder school yang sangat luas, iaitu kita ada 18 feeder school. Bila kita bercerita tentang feeder school ada 18, pastinya kita punya sasaran dan juga pelajar-pelajar yang datang ke Datuk Bendahara ini mempunyai dia punya ruang lingkup yang sangat luas, radius yang sangat luas. Jadi pasti permasalahan-permasalahan seperti jauh daripada tempat tinggal, masalah transportation akan berlaku dekat sekolah kami. Jadi permasalahan-masalah itu kita lihat. Kenapa kami buat satu program yang dinamakan Summit? Sebab bila kita lihat ratusan kehadiran pelajar menurun. Saya rasa ratusan kehadiran pelajar menurun ni satu Malaysia hadapi masalah ni. Especially ni sekolah harian biasa lah. Yang keduanya, pola kekerapan yang tidak hadir ni adalah orang yang sama, pelajar yang sama. Dan yang ketiga kita nak lihat melalui close up, kita nak lihat latar belakang pelajar itu sendiri. Dan yang keempat kita lihat sosioekonomi pelajar. Okey, melalui program close up ni sebenarnya kami berdiri daripada 3 kaki utama. Macam tajuk kamera, kami menggunakan tripod untuk berdiri. Jadi, tripod mempunyai 3 kaki. Kaki yang pertama kami adalah kunjungan kasih. Macam mana saya nak kupas kunjungan kasih, nanti kita akan lihat daripada slide ke slide seterusnya bagaimana kunjungan kasih ini berlaku. Dan yang kedua adalah dialog prestasi. Dan yang ketiga ialah jalinan sinergi. Okey, objektif close up ini adalah mengenal pasti punca ketidakhadiran dalam kalangan pelajar dan meningkatkan peratusan kehadiran ke sekolah, meningkatkan peratusan kehadiran individu itu sendiri, dan yang keempat mendekati dan mengenal pasti kesetaraan pelajar. Contoh, saya ambil contoh. Sebenarnya objektif ini saling berkaitan. Bila seorang pelajar tidak hadir, peratusan kehadiran individu akan menurun dan secara tidak langsung akan mengganggu gugat peratusan kehadiran keseluruhan sekolah itu sendiri. Dan kita perlu lihat sejauh mana kesetaraan ataupun keluarga pelajar itu sendiri mempengaruhi. Orang kata betul, 75% dalam individu, tapi 25% adalah kesetaraan mereka melalui ibu bapa, keluarga, kejiranan dan sebagainya. Tapi bagaimana 25% ini memanipulasi mereka, akhirnya menjadikan mereka tidak hadir ke sekolah. Okey, dan last sekali, meningkatkan motivasi pelajar ke sekolah. Setiap perkara yang kita buat, mungkin kita lihat SMK ada buat program lebih kepada sasian dan juga individu disiplin itu sendiri. Jadi tujuan utama program proses ini adalah meningkatkan motivasi pelajar kita ke sekolah. Okey, saya lihat tuan-tuan boleh lihat statistik kalau anda lihat ini perbandingan antara 2 tahun 2017 dan juga 2018. Pada 2017 kadar kehadiran ada berwarna ungu dan 2018 adalah berwarna kuning. Kalau kita compare
Perbezaan kedua tahun ni adalah tahun 2018 mengalami penurunan daripada bulan Jun, Februari yang amat menakutkan, Mac dan juga April. Jadi untuk tujuan itu kita buat satu inovasi bagaimana kita menyelesaikan masalah kajian kita. Yang pertama, kita buat kunjungan kasih. Kunjungan kasih ni, kenapa kita buat kunjungan kasih? Kebanyakannya pelajar yang tak datang, dia terletak contoh yang terdekat dengan pelajar yang list kami. Dua pelajar yang tertinggi tidak hadir. Yang pertama duduk di Diamond Jubilee. Dan bila kita nyatakan tentang Diamond Jubilee, masa pertama adalah transportation. Beliau memang tak ada transport ke sekolah. Dan bila kami buat kunjungan ke rumah pelajar bersama-sama dengan HAM, disiplin dan juga PIBG. Pada PIBG kami berempat bersama juga unit counselling membuat lawatan. Kami mendapati akhirnya keluarga ini sebenarnya keluarga yang kurang berkemampuan. Kerana based on yang pelajar yang duduk di Diamond Jubilee ni biasanya orang-orang filter atau bekerja dengan estate, betulnya estate. Jadi mereka kurang kemampuan. So PIBG pun bermain peranan sama dalam memastikan supaya mereka mendapat daftar-daftar melalui lawatan-lawatan yang kami jalankan. Yang keduanya dalam prestasi ini kami menceduk daripada idea daripada KPPD Jasin yang gemar membuat dalam prestasi bagi mengetahui keadaan semasa, bagaimana suatu sistem itu berlaku dan bagaimana keadaan itu kita ingin atasi. Jadi melalui dalam prestasi ini juga sedikit sebanyak yang dijalankan oleh tuan pengetua kami berjaya mengurangkan keadaan ketidakhadiran pelajar dekat sekolah. Dan yang ketiganya jalinan sinergi. Jalinan sinergi ni ialah kita punya orang kata macam NBOS. Program kita bersama-sama dengan agensi-agensi luar untuk memastikan meningkatkan motivasi pelajar untuk meningkatkan hadir ke sekolah. Dan nilai tambah bagi program kami ialah penglibatan PIBG dan juga sidang kampung. Kenapa? Biasanya kita buat lawatan, biasanya unit bimbingan dan kaunseling buat lawatan, biasanya kita kaunselor akan pergi. Tapi untuk kunjungan kasih ni kami akan pergi dengan unit HAM, kami akan pergi dengan unit disiplin dan juga wakil daripada PIBG setakat ini. Ini bertepatan dengan dianjurkan oleh Tuan KPPD yang ingin AJK pemandu yang ada di sekolah. Jadi apa yang kami gabungkan, AJK pemandu ini sendiri yang akan pergi ke rumah-rumah pelajar dan mengetahui bagaimana sesuatu perkara itu berlaku. Dan bila di rumah pelajar sendiri, pelajar mungkin ada unit HAM dah ada di situ, disiplin dah ada di situ, PIBG ada di situ dan juga kaunseling pun ada di situ. Jadi segala mungkin kesalahan yang dilakukan oleh pelajar sendiri, tak nak datang ke sekolah dan sebagainya, kita boleh cover melalui keempat-empat unit yang pergi ini. Okey, bagaimana tata cara kerja ini berlaku? Yang pertama, pada setiap hujung bulan kita akan close register, kita akan tutup register. Bagaimana kami buat? Pada awal bulan seterusnya, guru kelas akan mengisi satu borang dibagi nama borang CU01. Bila guru kelas mengisi borang CU01, melalui data-data tersebut, berapa pelajar yang tidak hadir 5 hari dan ke atas pada bulan tersebut, pada bulan sebelumnya. Dan bila guru kelas memberi respon semula kepada kami pula membuat capaian silang melalui aplikasi MPDM dan juga SSTM. Kenapa? Satu, aplikasi ini yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran. Saya rasa kita tak nak sia-siakan kat situ. Yang kedua, bila kita buat capaian silang ke MPDM, kita boleh buat mengurangkan kesilapan manusia, iaitu human error. Kadang-kadang mungkin ada guru kelas yang terlepas pandang dan mungkin menyebabkan jumlah itu berbeza. Jadi bila kita buat secara cross capaian silang, guru kelas bagi data, kita cari data, dan mungkin data yang kita dapat tu lebih sempurna, insya-Allah. Okey, sasarannya adalah sasaran pelajar yang mempunyai kegerapan ketidakhadiran yang tinggi dan juga pelajar yang kurang memotivasi di sekolah. Saya bagi contoh. Semua lukisan semua perkara ini akan dicatatkan dalam rekod dan akan direkodkan dalam fail yang diberi nama fail CU01. Okey, ini contoh orang CU01 yang ditulis oleh guru kelas yang 5. Dia akan pilih pada hujungnya
contoh Robert ni kehadiran dia berapa, Amirul Mawar ni kehadiran berapa, dan dalam kurungan tu adalah tahun hari terkumpul bagi bulan seterusnya. Yang ini version 2. Version 2 dia akan tulis every month. Contoh kita ambil Rauda 6 Januari 6 hari, Februari 4 hari dan seterusnya. Jadi daripada sini kita dapat menggunakan era-era angka itu sendiri. Dan yang ini adalah analisa kita buat kedatangan setiap pelajar yang telah dicalonkan oleh guru-guru tersebut. Kita akan buat kehadiran dia. Contohnya kita ambil kat sini Haikal Daniel pada bulan Januari dia datang 1 hari je. Februari dia datang 9 hari. Tapi pada bulan Mac dia mendadak 17 hari. Bila pelajar yang telah dikelakkan 17 hari, di sinilah kita mainkan peranan kita klasifikasikan pelajar ni dan kita akan buat kunjungan ke rumah mereka. Okey. Ini kunjungan kasih yang kami telah buat. Kalau lihat di situ ada HEM kami ada, PIBG kami ada, disiplin pun ada, dan unit bimbingan dan kaunseling pun ada lah. Apa yang penting tentang kunjungan kasih ni, kadang-kadang kita sebagai manusia biasa, kita akan bila nampak datang, pelajar tak datang, apa yang kita buat? Kita rasa nak buang je, tanpa kita lihat sebenarnya bagaimana dia menghadapi dan dia menjalani kehidupan harian dia. Jadi bila kami pergi sendiri ke rumah dia, kita tengok kehidupan dia, mungkin kita akan timbulnya satu celik akal bagaimana cara kita nak menolong dia melalui kepayahan yang dia ada, mungkin meringankan sikit hukuman yang dia hadapi lah. Okey, yang kedua, macam kaki saya cakap tadi, dalam prestasi ni memang kerap kami jalankan sekarang. Kenapa? Pelajar akan dikumpulkan, pengetua sendiri yang akan mempengerusikan dialog ini. Datang ke pelajar, kenapa tidak datang, dan jumlah kehadiran yang pelajar tidak datang, berapa hari dia tidak datang, dan keputusan semasa dia, dan keputusan yang bakal dijangka kelak. Last sekali, jalinan sinergi ni, bila pelajar-pelajar, kami cakap tadi, pelajar yang tidak bermotivasi untuk datang ke sekolah, bila dia tak ada motivasi untuk datang ke sekolah, apa yang sekolah buat untuk memastikan dia terus datang ke sekolah? Jadi kami menjadikan satu hubungan. Kalau kita lihat gambar ini adalah gambar pelajar-pelajar yang kami bawa ke UiTM Shah Alam. Biasanya kita bawa lawatan, orang kata buat lawatan di kelas depan, betul? Tapi kami memilih untuk bawa kelas-kelas belakang yang mengalami masalah kehadiran. Cara untuk mereka pergi ke lawatan ke UiTM Shah Alam dan belajar sendiri dengan profesor-profesor di sana, kami meletakkan pada awal tahun kami mengumpulkan pelajar-pelajar dan kami meletakkan syarat minima mesti melepasi peratusan 85% kehadiran baru layak untuk pergi. Dan pada tahun lepas dan juga tahun ini kami bawa 2 bas ke UiTM Shah Alam untuk belajar sendiri bagaimana mereka nak buat lukisan potret, bagaimana nak buat silk screen dan sebagainya. Yang kedua, kami bawa pelajar-pelajar yang dan juga daripada kelas-kelas belakang yang orang kata biasanya tak berapa nak minat dengan kerja duduk saja untuk belajar. Kami bawa dia pergi mengkayu ni mana pelajar-pelajar ini sendiri menggunakan kreativiti mereka mencipta sesuatu produk baru, dan juga mungkin perabot, ada juga craft tangan. Mengkayu ni tak jauh, dekat kandang je. Jadi costing tu agak rendah lah, dan juga kami berusaha sama dengan panitia seni. Okey, yang ni pula usaha sama kami dengan UTM. UTM ni kenapa? Pertama, kerana Datuk Bendahara mempunyai calon RC teramai di Malaysia. Calon RC teramai kami adalah pada tahun lepas 120 orang, pada tahun ini 86 orang. Jadi kalau kami tidak ambil berat tentang pelajar RC ini, mungkin akan drag GPS sekolah. Jadi solusinya kami membawa pelajar-pelajar ini pergi ke UTM, belajar bagaimana mereka cipta tu di UTM sendiri, dan mengalami rasa feel bagaimana belajar di institusi pengajian tinggi. Mungkin dengan cara ini dapat memotivasi pelajar untuk datang terus atau mempunyai folio UTM, folio RC-nya, dan juga secara tak langsung mungkin dapat memberi mereka cabang kerjaya, insya-Allah. Okey. Bila kita bercerita tentang program Abuaita Activity, pasti kita ada berceritakan tentang impak. Jadi impak dan keberhasilan yang kami lakukan di sini ada dua, iaitu kesan jangka pendek. Kita dapat lihat kesan jangka pendek daripada program PROSAP ni, peratusan kehadiran pelajar meningkat, dan kesan jangka panjang, peratusan kehadiran sekolah meningkat. Mungkin boleh rujuk dekat buku kuning yang ada depan tu lah.
Ini kesan jangka pendek. Saya suka ambil dua sampel utama saya, iaitu Robert dan juga Syafiq Iqbal. Kalau kita lihat pada peringkat awal Januari, 20 hari, 15 hari, 16 hari, 15 hari, sampai dah beringat dah datang dia orang punya Januari. Kenapa belajar ni? Kalau kita tak berkunjung ke rumah dia, kita tak tahu masalah sebenar dia. Bila kita berkunjung ke rumah dia, baru kita tahu rupa-rupanya dia tak ada mak dan ayah, dan dia menjaga nenek yang sakit. Tetapi selepas lawatan tu diadakan pada awal Mac, penurunan yang agak ketara. Bulan Mac dan juga April, kalau dah boleh lihat sampai dah bulan Jun ada dalam sana. Ini okey. Kecuali dekat sini mungkin Syafiq dan juga Robert ada masalah contoh transportation berlaku dan meningkat semula. Tapi alhamdulillah kita berjaya mengurangkan berbanding yang sebelum ini. Dan jika kita kesan jangka panjang, kita dapat lihat ratusan kehadiran sekolah, 90 lebih, 90 lebih. Alhamdulillah lah. Mungkin ada yang terjatuh sedikit, tapi mungkin kelas-kelas lain punya kehadiran dapat menampung kelas-kelas yang jatuh ini tadi. Okey, jadi secara keseluruhannya program Close Up ni penglibatan daripada pentadbir, guru bimbingan kaunseling, guru-guru kelas datuk bendahara, guru disiplin, jawatan kuasa PIBG, penghulu dan sidang kampung dan agensi luar ni sudah sedikit telah membantu kami. Antara contoh terdekat yang saya boleh ambil, kami bukannya sekolah yang terbaik dalam akademik. Pada tahun 2016 kami punya GPS 6.32, tapi melalui program-program yang kami jalankan sejak tahun 2017, tahun lepas kami berjaya menurun sehingga 5.55. Alhamdulillah. Jadi itu saja daripada saya, daripada SMK Datuk Bendahara. Terima kasih.